Bayangkan, sebuah pilihan raya yang bukan sekadar pertarungan antara parti politik, tetapi juga medan penuh ketegangan, rundingan belakang tabir, dan percaturan kuasa yang boleh menentukan masa depan sebuah negeri strategik seperti Sabah. Hari ini, pada video kali ini, kita akan bongkar satu kisah politik yang lebih rumit dari drama cinta tiga segi antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, dan juga Gabungan Rakyat Sabah. Adakah Anwar Ibrahim mampu mencari formula cinta politik yang akan memuaskan semua pihak? Atau adakah cinta ini akan bertukar menjadi perebutan yang memecah belahkan? Hai semua, rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pada hari ini kita ingin membincangkan isu panas yang bakal mencorakkan PRN Sabah. Satu negeri yang tidak hanya penting dari sudut bilangan kursi, tetapi juga dari segi geopolitik, ekonomi, dan simbol kepada semangat Perjanjian Malaysia 1963. Terkini, pengerusi Pakatan Harapan merangkap Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam kedudukan paling sukar menjelang pilihan raya negeri Sabah yang semakin hampir. Kenapa? Kerana beliau sedang cuba mengelakkan pertembungan tiga penjuru antara gabungan kerajaan perpaduan yang terdiri daripada PH, BN, dan juga GRS. Namun dengan jumlah kerusi yang besar, yaitu 73 kerusi semuanya, dan dengan kehendak politik yang pelbagai daripada setiap komponen, ia sememangnya satu cabaran yang besar. Presiden Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu ataupun USNO Tan Sri Pandikar Amin Mulia baru-baru ini mengesahkan bahawa GRS masih berpegang pada hasrat mereka untuk bertanding lebih daripada 50 kerusi. Itu adalah hampir 70% daripada keseluruhan kerusi. Sementara itu, dari pihak PH sendiri, PKR menyasarkan sekurang-kurangnya 13 kerusi dan DAP pula menyasarkan 10. Dan juga Amanah menyasarkan 5 kerusi. Ini menjadikan jumlah minimum 28 kerusi yang mahu direbut oleh komponen PH. Kita pun belum ambil kira APKO lagi, Parti Sabah yang juga komponen Pakatan Harapan yang masih belum mengumumkan berapa kerusi mereka mahu bertanding. Tetapi berdasarkan sejarah, APKO tidak akan duduk diam. Mereka pasti akan menuntut kawasan tradisi mereka juga. Sekarang, bayangkan, tanpa mengambil kira BN sekalipun, pertembungan antara GRS dan PH saja sudah mungkin berlaku di sekurang-kurangnya 5 kerusi. Tetapi cerita tidak habis di situ. Barisan Nasional pula yang juga sebahagian daripada gabungan kerajaan persekutuan merancang untuk bertanding sekurang-kurangnya 25 kerusi. Kalau kita tambah semua angka tadi, jumlah tuntutan kerusi oleh GRS, PH, dan Barisan Nasional jauh melebihi jumlah kerusi yang ada. Maka tidak dapat dielakkan akan berlaku pertindihan dan juga perebutan. Jadi ada satu persoalan yang utama. Adakah mereka boleh guna formula penyandang? Formula ini digunakan dalam PRN sebelum ini, khususnya di Semenanjung, di mana parti yang menang dalam PRU 14 ataupun PRU 15 akan terus bertanding di kawasan yang sama. Kalau diterapkan di Sabah, berdasarkan keputusan lepas, GRS akan memegang 24 kerusi, BN pula 14 dan PH 9 kerusi. Ini bermakna ada baki 25 kerusi yang perlu dirunding dengan adil antara ketiga-tiga gabungan ini. Tapi disinilah masalahnya. Hubungan BN dan GRS di Sabah tidaklah semesra seperti yang digambarkan di peringkat persekutuan. Sering kali kita dengar kenyataan saling sindir-menyindir, tarik tali, dan juga keputusan yang bercanggah. Maka, walaupun nampak logik untuk guna formula penyandang, realitinya di Sabah, ia mungkin tidak akan menjadi kenyataan.
Untuk rekod, hubungan GRS dan BN di Sabah retak selepas PRU 15 apabila GRS memilih untuk menyokong Anwar dan PH untuk membentuk kerajaan persekutuan. Sedangkan BN Sabah ketika itu lebih cenderung kepada Perikatan Nasional. Akibatnya berlakulah perebutan kuasa di peringkat negeri dan pusat. Gabungan ini hanya bersama atas kertas, tetapi di peringkat akar umbi masih ada parut yang belum sembuh. Dan mari kita ingat, PRN Sabah boleh diumumkan bila-bila masa sahaja. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor masih ada pilihan untuk menunggu pembubaran automatik Dewan Undangan Negeri pada 11 November ini. Jika beliau memilih untuk tunggu, maka pilihan raya mesti diadakan selewat-lewatnya 10 Januari 2026. Namun, banyak pemerhati percaya bahwa Haji J akan mencari masa yang lebih awal untuk mengekalkan momentum sokongan, terutamanya selepas keputusan Mahkamah Belanda yang menyebelahi Sabah dalam isu tuntutan warisan Sultan Sulu. Haji J kini dilihat lebih kukuh dan mungkin mahu menggunakan kesempatan itu untuk memperkuatkan mandat GRS dalam PRN akan datang. Jadi persoalan besar kini adalah bolehkah Anwar Ibrahim sebagai kepala kepada kerajaan perpaduan mencari formula ajaib untuk menyatukan semua kehendak politik ini? Atau adakah beliau bakal menjadi mangsa kepada percaturan dalaman Sabah yang terkenal dengan licik dan sukar dijangka? Mari kita imbas sedikit latar belakang. Dalam PRU 15, Sabah menjadi negeri yang menyumbang kepada kestabilan kerajaan perpaduan apabila beberapa MP dari GRS dan Warisan menyokong Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Ini memberikan Sabah kuasa tawar-menawar yang lebih besar dalam kerajaan pusat. Namun selepas hampir 2 tahun, ramai di Sabah merungut bahwa janji-janji reformasi dan pelaksanaan ME 63 masih lagi berjalan sangatlah perlahan. Ini termasuklah isu pemberian semula 40% hasil cukai, pelantikan jawatan penting kepada anak jati Sabah, serta pembangunan infrastruktur asas seperti jalan raya dan bekalan air yang bersih. Jika Anwar gagal meredakan ketegangan antara GRS dan BN dan tidak dapat memenuhi tuntutan Pakatan Harapan di Sabah, beliau mungkin bukan sahaja berisiko kalah kerusi di PRN nanti, tetapi lebih parah, boleh kehilangan sokongan dari Borneo secara keseluruhan pada PRU akan datang. Dan kawan-kawan, sekarang mari kita buka ruang perbincangan yang agak kontroversi sedikit. Adakah benar kerajaan perpaduan ini sebenarnya hanya satu pakatan longgar yang dibina atas dasar ketakutan kehilangan kuasa? Bila masing-masing parti hanya mementingkan kerusi dan kawasan, di mana letaknya prinsip perjuangan rakyat? Adakah PH sanggup mengalah dalam pembahagian kerusi semata-mata demi stability kerajaan? Jika iya, apakah nasib akar umbi mereka yang selama ini berjuang di Sabah menentang GRS dan BN? Bagaimana pula jika berlaku sabotaj dalaman antara komponen sendiri semasa kempen nanti? Lebih kontroversi, adakah Sabah hanya sekadar alat tawar-menawar di meja rundingan Putrajaya tanpa benar-benar diberikan hak menentukan masa depan sendiri? Dan patutkah Haji J mengadakan PRN lebih awal untuk membina kerajaan majoriti sendiri tanpa bergantung kepada PH dan juga BN? Adakah GRS mahu berdiri atas kaki sendiri dan meninggalkan bayang-bayang Putrajaya? Semua ini, kawan-kawan, adalah persoalan-persoalan yang akan terus hangat sehinggalah hari penamaan calon diumumkan nanti. Rakyat Sabah pastinya sedang memerhati. Adakah pemimpin mereka akan memilih jalan rundingan ikhlas ataupun terus bersilat demi kuasa? Sebelum kita akhiri, saya ingin tanya lagi pendapat-pendapat Anda. Patutkah Anwar Ibrahim campur tangan secara agresif dan tetapkan kerusi untuk setiap parti? Ataupun biarkan sahaja rakyat Sabah tengok siapa yang berani bertanding di kawasan siapa? Adakah GRS patut tinggalkan PH dan BN? Ataupun sebaliknya?
Baiklah kawan-kawan, macam biasa, komen di bawah, ulaskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan kongsikan video ini jika Anda rasa perbincangan ini penting untuk masa depan Sabah. Sampai di sini dahulu dari Currents via MY, kita akan kembali dengan analisis politik seterusnya yang tentunya lebih panas, lebih mendalam, dan lebih berani. Kerusi boleh dibagi, kuasa boleh dirunding, tetapi kepercayaan rakyat sekali hilang memang sukar diganti. Jangan lupa, politik Sabah ini tidak semudah yang Anda sangka. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja, kita jumpa lagi di konten ataupun ulasan yang seterusnya. Terima kasih semua.